kita masuk kepada topik kita. Untuk sistem saya melihat kepada kepada satu sistem dia digelar sebagai 3711. Okey, boleh print out yang ini. Saya dah pergi oh ini tak pergi ni lagi ya. Tak translate dia. Tak apa. Tak apa. Tak apa. Nak translate dia satu hal, nak translate dia ni. Okey. Jadi untuk sistem saya namakan dia sebagai 3711. Sebab kita cuma mencari correction untuk nak entry. Bila trend berlaku, jadi syarat pertama, trend tu berlaku. Apa itu trend? Trend adalah siri pergerakan. Nampak? Tak kisah time frame mana. Anda nak trade satu saat, anda nak trade satu bulan, sama je. Benda dia sama je. So kita lihat kepada structure. Structure tu dia macam anda tengok brokoli lah. Anda tengok brokoli besar, pecah-pecah-pecah, brokoli kecil. Benda sama. Jadi anda sedang tengok kat mana. Dia mana yang sesuai kepada anda. Lagi lower, lagi banyak noise. Itu saja. Tapi kalau anda lebih banyak entry, dia bukannya kepada entry sebenarnya. Dia kepada cara jaga duit. Kalau sistem anda tengah bagus, anda besarkan lot sizing. Kalau anda tengah tak bagus, anda kecilkan lot sizing. Itu je. Ya? Kedai anda bisnes tengah jadi, anda ambil lebih ramai pekerja, anda renovate. Kalau bisnes tak jadi, aircon tu off. Itu je. Kan? Jadi dia bukan teknik semua sama, semua bagus. Cerita dia kepada cara kita jaga duit. Allocation. Equity control. Okey. Jadi dalam sistem saya, first kita nak tengok trend. Tapi macam mana rupa trend tu? Jadi trend, saya tengok dua trend yang tradable. Yang pertama, structure tidak lengkap. Structure tidak lengkap adalah bila kita ada satu motif, satu diagonal, satu 5 wave dekat sini. Ada 5 wave. 5 wave. Ya. Even kalau dia 3 wave pun. 3 wave ni kalau kita dalam struktur WX. Nak tak payah jadi chart technician. Anda kena tahu basic kepada ni. Anda kena tahu basic kepada ni. Yang saya ceritakan ni kali, kalau anda buka Baby Pips, saya rasa ini antara muka depan. Ini antara benda dalam tadika tau. Tadika ke apa? Bukannya benda advance pun. Ini bukannya benda advance. Ini kepada structure. Kejap Benda kejap. Tengok teknik ke. Ini benda sekolah rendah Moving average, support ni. Ini dekat sini. Saya bercerita pasal support and resistance tau. Ni benda ni. Saya bercerita pasal benda ni. Faham tak? Ni yang saya ceritakan. Ini basic. Yang saya gunakan ni amat bare basic sebenarnya. Masalahnya bila orang cuba ini satu, ini dua, ini tiga. Boleh. Anda nak dalam ke dia? Boleh. Tapi adakah trend tu tradable? Saya tengah ceritakan ini dia break dan dia tak sampai 100%, kita nak masuk. Itu je. Faham? Ini sekolah rendah dekat Baby Pip. ABC sama dengan WXY in term of location, yes. Beza dia ABC dengan WXY tak ada 5 wave structure. W 3 wave, X 3 wave, Y 3 wave. ABC salah satu dia ada 5 wave ataupun 2. Yes, basic. Masalahnya ramai kita, termasuk saya, bila belajar trading, kita belajar teknik nak masuk market tanpa belajar basic. Dan bila kita trade, adakah teknik tu tak jadi? Bukan. Banyak masanya bukan teknik tu tak jadi.
Kita tak pakai teknik tu. Kita hentam. Tu masalah dia. Basic. Ni basic kan? Nampak tak, Faham? Ni basic. Sekolah rendah dekat School of Pipsology. Aduh. Ni nampak tak? Nampak tak apa saya ceritakan sini? Nampak tak? Nampak tak sama tak dengan yang saya ceritakan dekat ni tadi? Nampak tak? Ni, I'm talking about this. Ni. Cerita dia, macam mana kita tahu dia pergi lagi? Mana? Macam mana kita tahu dia pergi lagi? Sebab dia tak habis. Tu konsep dia. Dia tak habis. Jadi kalau dia tak habis, then barulah kita masuk yang dekat sini. Masalahnya kita tak diceritakan benda ni. Kita dalam ni ada cerita, okey sini support. Berapa kali kita masuk, dia kelanggar kan. Habiskan. Banyak benda dalam yang ni free je. Habiskan. Saya pun sama. Saya ingat, trading forex. Sebab saya saham kan. Lepas tu, fahamlah moving average, Fibonacci. Kita pakai teknik. Lepas tu dia macam tak jadi, mula jadi, tak jadi. Cerita dia, asas saya yang ni saya ada basic kepada technical yang technical. Saya belajar elite wave, saya belajar ni, saya kenal forex sebelum tu lagi. 2006 saya trade. Tapi 2004, 2005 orang dah start bercakap mengenai forex, kalau nak tahu. Sebab tapi waktu tu nak buka akaun besar. Bank, ada buka dekat bank. Saya berniaga kereta, kalau nak tahu. Saya berniaga kereta. 2005, 2006. 2006 saya berniaga kereta. Dan cerita dia, saya nak hantar duit. Dan di situlah saya berkenalan dengan forex ni. Hujung tahun tu tengok orang bercerita, saya nampak kedai kat sebelah saya dia jual kereta lebih murah daripada saya. Padahal saya ada permit import tau. Saya pun tanya kat bank, dia ceritalah pasal forex. Saya dah tahu pasal forex. Tahulah orang bercerita kan, sebab selalu member-member saya ni ramai remiser. So sama main badminton. Member main badminton saya. Saya dulu pemain badminton. Sekarang badminton. Saya tengok. Cerita dia saya cuba gunakan apa yang saya tahu dalam saham, sebab bila saham saya tak gunakan leverage. Start the stop. Saya akan lihat kepada fundamental company, saya buy dan nak holding. Forex, because kita menggunakan leverage. Maksud dia, kalau anda ada nak beli satu lot, katalah nak beli satu lot Euro USD. Okey. Anda nak beli 100,000 euro. Anda nak beli 100,000 euro. Dengan pada harga, katalah pada waktu tu 1 point berapa kan, 1.05, 1.20, katalah 1.20, 1.20. Anda memerlukan 120,000 US dollar. Itu maksud dia. Kita main. InsyaAllah. Nanti kita main. Dan berapa ramai kat sini, kalau nak masuk satu lot, anda masukkan dalam akaun 120,000. Tak. Kebanyakan kita, either anda menggunakan position sizing, anda masuk 0.1 lot. 0.1 lot, anda masih perlukan 12,000. Kalau anda akaun standard, 12,000. Berapa ramai yang letak 12,000? Dan untuk satu entry, 0.1 lot. Jadi apa kita guna? Kita guna leverage. Nampak tak? Kita guna leverage. Jadi kalau anda tak nak stop loss, jadi kalau dia pergi kosong, hilang 12,000. Nampak tak forex ni payah nak rugi sebenarnya. Kalau anda tak guna leverage, anda hold je 10 tahun. Sekarang main pingpong. Saya tengok juga pingpong. Mana ada main apa-apa.
Okey. Nampak? So, disebabkan itu, tujuan saya nak ceritakan benda ni, kenapa dalam trading currency, terutamanya bagi currency trader, anda kena ada limitation of loss. Dan anda try untuk trade market yang lebih jelas. Market lebih jelas adalah market trading. Market yang sideways tak jelas. Mana support resistance? Faham tak? Market trending jelas. Saya tak katakan tak dapat langsung nak ni, tapi dia mengurangkan probability anda. Yes, currency market itself, sifat dia adalah sideways. Sebab kita ada dua central bank cuba untuk menstabilkan mata wang dia. Terlalu mahal, terlalu murah, dia akan menstabilkan mata wang dia. But, how many of us cuba untuk masuk market dan hold 2 tahun? Tak ramai. Yes sekali. Tak ramai. Kita tak ramai yang hold setahun. Macam kita masuk saham, kita 3 tahun, 5 tahun kan. Dia turun-turun tak apa, ada dividen. Kalau tak ada dividen pun, saham yang tak ada bagi dividen pun kita tak gunakan leverage. Biarlah, nak beli lain, kita letak lain kan. So, disebabkan itu, kita nombor satu, trend. Ini penting dalam ni sebab most of us are catching those small trend. Even H4 adalah small punya time frame tau. Hourly tu small sebab you are trying to catch all this thing. Naik turun. This is the thinking yang kita kena fikir bila anda memilih currency trading. That's why benda penting dalam currency trading, yang pertama, trade the trend. Saham anda boleh hold. Anda boleh pergi fundamental dia, sebab kalau syarikat tu memang bagus, dia akan naik juga. Kalau keadaan sesuai lah. Tapi currency ni different. It's a totally different beast. Because of volatility, padahal tak naik, tak banyak pun. Movement currency tak sampai 2% satu hari. Saham 7, 8%, 15%, circuit breaker, macam-macam je nama dia. Currency, dia turun 8%, black swan. Black swan. Angsa jadi bangsa. Okey, ini yang pertama. Trade the trend. Without trend, don't trade. Itu je. Tapi kalau teknik anda membaca market sideways, teruskan. Dan anda nampak cara pakai dia, teruskan. Tapi bagi saya, trade the trend. Itu nombor satu. Nombor dua, letakkan limitation kepada loss. Define. Okey. Nombor satu tadi, trend. Bila kita nak trade trend, yang pertama anda tahu trend tu tak habis. Ini contoh nombor satu. Yang kedua, trend tu pergi lagi. Ini nombor dua. Boleh? Itu apa yang kita cover siang tadi. Ada 40 minit. Okey. Jadi sekarang ni, bila berlaku trend dan kita tahu dia tak habis, kita tunggu 3 wave. Ini kita gunakan wave. Di sinilah syarat dia, yang dalam sini ada 5 wave diikuti oleh korektif 3. Yes, cari apa sesuai kepada anda. Betul, exactly Faizal. Exactly. Untuk kita nak tahu apa yang kena kepada kita kena tahu apa kita nak. Tu satu lagi. Sebab ramai kita terjun. Macam saya terjun je. Nak buat duit. Bilanya kita katakan kita hilang duit, terus habis semua. Bilanya kita katakan dia berniaga. Satu saya kata jangan trade macam trader bank. Sebabnya dia orang lain. Dia orang bukan trade duit dia. Itu satu. Dia buat kerja tau. Dia buat kerja. Macam ni aku buat kerja. Macam ni aku buat kerja. Kita ni trade duit kita. It's totally different. Tak sama.
Okey, balik ke cerita ni tadi ya. Okey, syarat dia yang ini tadi 5 wave, 1 2 3 4 5. Ya. Sini yang kena 5 wave. Sini boleh 3 wave ataupun 5 wave. Okey. Sini yang kena ada 5 wave. Dia breakout tak habis ya. Okey. Dan ada tunggu correction 3 wave. Itu incomplete sequence. Structure momentum, wave ketiga dia kena sampai 1618. Because the moment dia sampai 1618, itu tak dapat jadi correction. Yes, everything. Anda akan nampak benda ni kan, dia semua satu, semua sama je. Market tengah tunggu apa lagi next catalyst Kita mungkin akan ada stimulus package tu diluluskan. Tu yang market tengah sideways, tunggu je dolar naik, maaf lulus. Tu je. Kalau tak lulus, habis. Dua tu je. Nampak? That's the market. Okay. So, aturan impulsif, kita ada 3 jenis. Motif biasa dia ada macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. Motif dengan lanjutan, kita ada 1, 2. Lepas tu, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Tu motif dengan lanjutan. Diagonal, dia tak ikut hukum. Ini kalau motif, sini kena 1618. Itu je. Okay. Dan sifat-sifat satu-satu ni. Okay, saya laju sikit. Aturan korektif. Okey, aturan korektif. Korektif secara asasnya terbahagi kepada dua. Secara asasnya terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah korektif ringkas. Kita ada zigzag, kita ada flat, kita ada segitiga. Yang kedua dikenali sebagai korektif kompleks. Terbahagi kepada dua, iaitu gabungan yang ringkas tadi, dia digabungkan ya. Kita ada double correction, triple correction. Seperti yang anda nampak dekat nota. Okey, dan dia ditandakan menggunakan alfabet. Alfabet ni dalam bahasa Malaysia ke apa saya tulis ni? Alfabet. Menggunakan abjad. Abjad. Ada juga terkeluar bahasa English. Abjad. Okey. So maksudnya A, W, B, X, C, Y, itu adalah kepada kolektif lah. Okey, yang pertama zigzag. Zigzag adalah struktur 5, 3, ni 3, 1, 2, 3 dan 5. Kat chart ada banyak lah kat chart, tengok kat chart saya. Okey, 5, 3, 5. Okay, ini ideal lah. Ini ideal. Of course dalam chart kita tak nampak benda ideal. Of course. Kalau ada lah memang macam ni. Ada juga yang macam ni kan. Cerita dia, bila 5 wave, galih. 5 wave apa kena ada? Divergence. Kan? Divergence. Tengok RSI. Divergence. Okay. 3 wave. B. B biasanya deep correction. Okey. C pun 5 wave berakhir dengan divergence. Okey, syarat dia ini je. Ini syarat dia. Wave 3 dia kena batalkan RSI wave 5. Ni. Kan sini ada divergence kan? Wave 3 RSI dia kena low daripada ni. Dia tak perlu buat divergence ataupun apa. Ni tak kisah. Wave 3 dia kena batalkan divergence. Itu je. Okey. Jadi macam mana kita nak trade dia? Macam mana anda nak letak alert? Sekarang ni cerita dia macam mana nak letak alert. Bila ini berlaku, anda letak alert kat mana tau? Anda letak alert dekat RSI. Faham tak? Bukannya letak alert dekat level. Anda letakkan alert dekat RSI. Pernah dengar benda ni? Anda letak alert dekat RSI. Anda boleh letak dua-dua lah. Satu dekat level, satu dekat RSI. Faham? Macam mana letak alert dekat RSI?
Kecap serabut rupanya. Macam mana kita letak alert dekat RSI? Kita tengok satu. Ada tak? Kita tengah tunggu divergence. Kita tengah tunggu. Ni contoh. Okey. Ni contoh. Ni bukan. Ni 5. Ni tak. ABC. Ni contoh lah dalam ni. Tapi tu time kecil. ABC. Keluar tak? Okey. A. Di sini pun 1, 2, 3, 4, 5. Anda tengok RSI punya divergence. RSI punya ni, wave ni, kan sini ada divergence. Wave 3 dia kena batalkan. Letak divergence ni. Letakkan wave 5. Dan bila dia break, even yang sini, ni break, tak payah. Anda tunggu B, lepas tu naik. Dia naik, dia batalkan dia punya divergence tu. The moment dia batalkan divergence, then pada waktu tu anda tunggu C ni. W5 dekat C, wave 5 dekat C perlu buat, yes. Sebab every 5 wave kena ada divergence. Sebab dia 5 wave. Asalkan 5 wave. Kita tak tahu pun dia buat. Saya letak limit order je. Saya letak limit order je. Kalau ada trade dekat ni dan anda tunggu correction ini, anda dah BE ni. Nampak? Sama je di mana-mana, sama je. Sini A, sini divergence. Jadi wave 3 dalam ni dia kena batalkan divergence. Dia kena batalkan divergence wave 5. Batal divergence. Anda entry dekat sini, turun di 50%. Dia akan buat benda tu. Tak tahu kenapa. Dia akan turun 50%. 50%. Bagi scalper tu bolehlah sharpshooter. Letak alert dekat RSI wave 5A. Faham tak? RSI wave 5A sini yang anda letak alert. Letak alert dekat RSI wave 5. Okey? Bila dia kena alert tu, letakkan limit order anda sini. Stop loss bawah 1618. TP ambil daripada permulaan ni kepada sini dan kepada entry. TP ke depan. Itu adalah untuk zigzag. Ada soalan untuk zigzag? Ada soalan untuk zigzag? Letakkan alert dekat RSI wave 5A. Dekat RSI wave 5A. Kalau dia tak batalkan divergence ni, ini boleh pergi jauh. Faham Structure 535, biasanya bila kita nampak zigzag, anda sedang menjangka correction yang lebih dalam. Wave 2, wave B, itu biasanya wave X, itu tempat biasanya anda nampak zigzag. Biasanya tak ada ni. Wave 2, wave B ataupun wave X. Bila kita menjangkakan correction yang lebih jauh, maksudnya 50% ataupun lebih. Itu adalah biasanya anda nampak untuk zigzag ni. Saya dah tulis itu kat mana, bukan nota ni. Okey. Itu zigzag. Yang kedua flat. Flat, nasihat saya, don't trade it. You can trade cuma satu, iaitu regular flat. Flat ada 3 jenis. 3 jenis flat. Yang pertama, flat adalah structure 335. Okey. Ini dikenali sebagai regular flat. Macam mana kita nak tahu dia regular flat? Yang pertama, penurunan yang pertama ni adalah 3 wave. Kalau kita tengah trade, kita akan tandakan ini sebagai W tau. Kalau saya nampak ni, masa dia berjalan kat sini, kita akan tandakan sebagai W. Saya tak tahu waktu ni.
Kan? Dia naik, dia gagal untuk breakout kat atas. Cerita dia, B dia terlalu jauh. Dan satu anda nak tengok, RSI B, lekuk B, tak over dari, tidak membatalkan. Ingat 3/5 kat sini, dia ada divergence. Sini akan ada divergence. Sini akan ada divergence. Okey, 3/5. Jadi RSI B ni tidak membatalkan divergence wave 5. Boleh? Permulaan gelombang A kat sini. Dia tidak terlalu tinggi. Biasanya anda akan nampak untuk RSI ni, anda akan nampak dia juga berbentuk flat. Maksudnya sideways. Sini. Sini akan bentuk sideways. Dia tak ada macam arah, tak ada. Dia akan dia punya ni pun dia sebab itu nama dia flat. Momentum dia flat. Faham tak? Momentum dia flat. Tu sebab nama dia flat. Okey? Dan lepas tu diikuti oleh 5 wave. Okey, untuk jadi regular flat, dia tak lepas atas ni. Dan dia kena lebih, kalau dalam buku 90%. Pengalaman saya 85.4 dah cukup. Kalau kita ambil Fibonacci retracement, sepanjang A ni, B masuk 85.4. Tak melangkaui 100. Dia boleh sama, double top, tapi dia tak boleh langkau. Kalau langkau, dia menjadi expanded flat. Ini expanded flat ataupun running flat. Okey, untuk nak entry regular flat, ini adalah satu-satunya di mana saya guna stop loss yang dekat 123.6. Entry dekat 1, stop loss bawah 136, TP sama 1, 2 dan 3. Dan kita dapat TP kat atas. Ini adalah untuk regular flat. Okey. Ini expanded flat. Expanded flat anda tak trade. Macam mana kita tahu dia expanded flat? Bila kita nampak B ke atas, anda nampak ini 3 wave, ini 3 wave, ini 5 wave. Ini tak dapat nak jadi wave 5. Dia tak dapat. Tak dapat. Kalau ini berlaku, then ini saya tak trade. Sebab ini boleh pergi, ni yang galih. Ini yang boleh pergi macam ni. Selagi dia tak membatalkan, tak buat lower low, dia boleh sampai sini tau. Lepas tu dia naik. Ini masih flat. Ini masih flat. Ini tak dapat nak entry. Dan biasanya ini pecut. Ini pecut laju. Kita pula, sell kat sini. Pap dia naik. Ni yang makan. Ini ramai makan even waivers. Waivers ramai kena. Sebab dia jangkakan ini sampai kat sini je. Sebab itu saya tak trade ini. Saya nampak ni, saya tak tengok. Macam Canada dollar. Macam UCAT kan. Kita tengah tengok itu kat UCAT. UCAT. Mana UCAT? Ni UCAT Macam UCAT. Tentu saya tak trade dia. Ini 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini boleh pergi jauh lagi. Ini adalah expanded flat. Ini expanded lebih daripada A. Dan kalau kita tengok dia punya syarat-syarat, syarat-syarat dia, B dia yang buat saya tak gemar. Nampak tak B dia kan? B dia punya RSI, dia melangkaui wave 5 ni punya high, punya low. Jadi ini boleh jadi 1 dan 2 ke atas jauh. Satu dia tak flat pun, dia langgar hukum. Apa pun dia langgar hukum. Nampak? Kenapa saya tandakan flat? Sebab kita jangkakan, ini kepada market dynamic. Sebab saya jangkakan AUD US dollar, NZD US dollar akan trade kepada satu support. Sini akan trade kepada resistance. The only way untuk saya lukis dia adalah ini menjadi flat. Itu je sebab dia.
Okey. Saya elite wave nombor 2. Yang pertama market dynamic. Itu yang syarat pertama saya. 50-60% kepada market dynamic. Itu yang pertama saya. Sebab kita jangka dollar index masih ke atas kan. Sebab tu kita UCAT ni kita tak habiskan wave 5 kat sini. Nampak? Sebab tu saya jangka masih ke atas. Structure dulu. Hari Jumaat kita cerita pasal tu. Hari Jumaat. Okey, balik kepada cerita ni ya. Dia tak cukup syarat, jangan trade dia. Nampak B tadi dah lebih-lebih kan dia punya RSI. Jangan trade dia. Okey, ni pun sama. Ini tak dapat nak baca. Ini tak dapat nak baca. Saya ada seorang yang memang dia catis ya untuk elite wave. Dia trade benda ni. Saya tak faham macam mana dia trade. Lama juga saya duduk sebelah dia. Macam mana Jack nama dia. Duduk sebelah dia. Dia tunjuk. Saya tak dapat nak baca. Kalau dapat, insyaAllah. Saya ada email dia last month. Tapi dia jawab nanti dia buat satu penerangan kepada saya. Macam mana dia melihat untuk dia habis dalam, kita tahu dia gunakan equal leg ni. Tapi macam mana kita tahu flat tu cuma habis kat equal leg. Saya bertahun jugalah saya cari cara. Saya backtest, tengok. Tak jumpa macam mana nak trade flat. Dan dia memang trade flat saja. Saya tak jumpa. Saya tak jumpa, ikhlas saya kata, saya tak dapat nak. Sebab tu saya tak pakai dia. Simple. Macam triangle, saya tak dapat nak trade dia. Ya? Ini running flat. Sama. The moment saya nampak B kat atas ni, nah, saya surrender. Ya? Kalau anda nampak cara dia, anda pakai. Ya? Semua ni korektif. Idea dia sampai sekitar 1. Okay? Segitiga, sama. Segitiga biasanya terbentuk dalam lekuk B dalam zigzag ataupun X dalam WXY ataupun dalam lekuk 4. Ni biasanya bila kita jangka market lebih sideway. Ya, terutamanya untuk yen pair. Ni banyak dalam yen pair. Structure dia 3-3-3. Saya tak trade, simple. Ada 4 jenis triangle, iaitu yang pertama ascending ya. Ini untuk market bullish ya. Ascending triangle, di mana sini wave 4 kita. Ini descending triangle, ini wave 4 kita. Anda tengok kepala, anda tengok ni. Ni ascending, ini descending, ini adalah symmetrical dan ini adalah expanding. Ini jarang nampak. Expanding. Okey? Bahasa pun triangle. Allah, susahnya spelling. Tak apa. Saya nak edit balik banyak kerja. Okey. Saya jujur, saya tak trade dia. Saya nampak triangle, saya nampak dekat ni, dekat apa? Dekat RSI dia kena buat triangle. Ni adalah untuk ni. Ni saya tak trade. Jujur saya kata saya tak trade dia. Sebab saya tak nampak cara nak trade dia. Ada orang memang favorite dia untuk elite wave untuk guna ni. Saya surrender. Sebab saya tak nampak cara nak pakai dia. Kita boleh gunakan ni, dia biasanya kan, kalau anda ambil Fibonacci 3 ni, okey. Sini akan biasanya 618, 50, 764 kan. Jadi kalau dia truncate, maksudnya menguncup, kita ambil kat sini, D ni pun akan sama. 50, kalau ada dapat 50 kat sini, 50 dah kat D. E pun sama. Jadi itu cara dia lah. Itu salah satu cara. Tapi saya tak pakai. Maksudnya kalau ada dapat D dengan C tadi sama, then anda tarik 3 ni, E pun akan 50 ataupun 618 ataupun 764. Faham tak? Faham kali? Ada nampak triangle? Bila ada nampak triangle, triangle ni kita cuma tahu bila D terbentuk. Kita cuma tahu bila D terbentuk. Masa dia kat sini kita tak tahu. Bila D terbentuk baru kita tahu triangle. Dulu kan saya tandakan USD JPY sebagai triangle kan. Sekarang ni tak. Biarpun dia berbentuk triangle macam ni dekat weekly. Nampak USD JPY.
Dulu saya tandakan dia sebagai triangle. Kenapa saya tak tukar, kenapa saya tak letakkan dia sebagai triangle anymore? Dia berbentuk triangle kan? Kenapa? Yang ini. Nampak? Tengok RSI dia. RSI dia tak jadi triangle lah. RSI dia, ya, RSI dia dah masih. Ni bukan ni. Kalau dia yang besar, dia tak dapat jadi triangle because there are some bukan dekat weekly, dekat daily. Dekat daily ya. Kita ada yang terkeluar ni. Kita ada yang terkeluar ni. Dia tak jadi triangle. Satu saya tak letakkan dia sebagai triangle. Dulu saya letakkan dia sebagai triangle. Okey, itu adalah untuk kalau dia triangle ini naik ke atas tau. Ini naik ke atas. Kalau dia triangle. Yang sekarang ni naik ke atas tinggi. Dia akan triangle kat sini. Dua ni kat sini. Ini akan jadi dua atas. Kalau dia naik ke atas ni, saya masih tak dapat. Ini pecut. Tu saya tak dapat tandakan dia sebagai triangle. Yang ini ya. Yang pada March. Sebab tu saya tak tandakan dia triangle. Sebab triangle, kalau kita nampak dekat weekly triangle, daily pun RSI kena triangle, H4 triangle, H1 semua triangle. Faham? Harga menguncup, momentum menguncup. Yes. Kalau anda nampak triangle kat weekly ataupun H4, H1 kena triangle, M3, 30, daily tak perlu. Sebab itu H1 ya. Jadi kat kecil dia kena triangle. Sebab tu jangan sedap sangat semua triangle. Ini macam mana nak triangle? Dia ada pecut. Tak dapat. Sebab tu saya tak letakkan dia sebagai triangle. Dia ada syarat tu. Triangle tu maksudnya price tu menguncup. Sebab tu saya tak triangle. Dia terlalu jadi subjek. Sebab tu anda nampak bila saya dah lukis triangle kan. Bila saya nampak cara lain lukis dia, saya buang triangle. Saya akan lukis dia jadi benda lain. Ada yang tak dapat lah, memang kena letak triangle. Okey. Itu adalah 3 yang asas. Iaitu zigzag, cuma trade 2. Zigzag dan regular flat. Lain, anda nak tengok benda-benda ni berlaku dalam lubang ni tadi, dalam tempat ni tadi. Dalam tempat ini, dalam tempat ini. Dalam tempat ini. Situ tempat anda nak tengok yang flat lah, anda nak tengok triangle lah, dia kat sini lah. Okey, yang dalam kotak merah. Dalam kotak merah kat sini. Okey. Berapa minit lagi? Double correction. Double correction simple. Double correction gabungan kepada 3. Kenapa double? Sebab satu tu dikira sebagai connector saja. Dia ikut balik trend. Okey. Kita ada 3 benda asas tadi. Sama ada zigzag, sama ada flat, sama ada segitiga yang digabungkan menjadi satu shape yang lebih sideway. Correction. Itu adalah double correction. Kalau dia triple correction, kita ada 5. Triple, 3 yang correct, 2 connector. 2 yang menghubungkan di antara structure korektif tadi. Okey. So, yang pertama, ini adalah shape yang paling banyak dalam market. Paling banyak dalam forex, paling banyak dalam saham, paling banyak dalam komoditi, paling banyak dalam pasaran financial, ini. Kalau anda tak nak tahu yang lain, anda kena tahu ini. Double correction, anda kena tahu. Rule pertama dia, kat depan ni tak boleh segitiga. Kalau dia segitiga, semua structure ni segitiga. Yang pertama, yang W. So, syarat dia yang pertama ni tak boleh segitiga. Yang belakang-belakang ni boleh segitiga. Itu syarat pertama. Yang kedua, dia dibentuk oleh 3 wave dalam yang pertama. Okey. Wave X ni biasanya deep correction dan jaga-jaga kalau dia sampai 85.4. Tahu kenapa? Kalau dia sampai 85.4, dia boleh jadi
Apa dia? Dia boleh jadi flat. Kalau dia flat, sini 5 wave, ada tunggu sini, ke bawah. Jaga-jaga. Okey? Dia boleh jadi benda tu lah. Okey? Dan satu lagi ialah yang A ataupun W kat sini akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau A ni break daripada W, kalau A ni lebih rendah, B kat sini, kalau ni syarat dia 5 wave, B kat sini bagi short term trader, anda boleh short. Syarat dia A dia 5 wave kena ada divergence. Kalau dia tak ada divergence, dia break, dia boleh jatuh ke bawah lagi. Kalau dia W tak ada divergence, dia mungkin, kalau dia tak break, ini mungkin terus ke atas, dia tak ada ke bawah dah. Ada dalam nota lah. Nota. Ni. Sekiranya tiada divergence di struktur Y and W, struktur tidak lengkap ataupun truncation boleh berlaku. W biru ni, sini. Y and W, sini. Y and W and Y. Sini kan, tak kisahlah dia W ke 3 wave ke, sini, dua-dua dia kena ada divergence. Faham? Dua-dua dia kena ada divergence. Kalau dia tak ada divergence, ini mungkin truncate. Maksudnya sampai sini kan, kita tunggu bawah ni. Dia sampai sini, 3 wave, ingat dia naik macam ni kan. Kita tunggu sini, terus dia naik. Ni selalu jadi. Biarpun dia 5 wave ataupun 3 wave, sini kena ada divergence. Ada. Tuan-tuan ni ada kat Discord. Okey. Ataupun sini, dia tak buat divergence, kita nampak 3 wave, lepas tu dia tak ada divergence, dia mungkin terus naik. Itu jadi W, X dan Y yang kecil sahaja. W, X dan Y yang kecil. Ini adalah untuk W, X dan Y. Jadi cara nak entry dia, bila dia break kat sini, selepas kita nampak divergence, anda letakkan, ni anda letakkan alert dekat W. Okey? Bila dia break, sini dia break, tarik Fibonacci, anda letak entry kat sini. Stop loss bawah 1618. TP daripada permulaan ni. Entry TP. Boleh? Dan yang last sekali adalah kepada triple core. Ada soalan tak untuk ni? Ada soalan tak? Ada soalan untuk double correction. Sini boleh jadi zigzag, sini boleh jadi flat, sini jadi zigzag, sini dari segitiga, dia campur. Zul, apa beza ABC? Beza dia yang ni tadi ABC, A tu ada boleh jadi 5 wave. Beza utama dia lah yang Y ni. Kalau yang sini 5 wave, sini kita terpaksa tandakan sebagai C. Tak kisah dia flat ataupun flat, zigzag. Y, kalau dia tiga lekuk. Itu beza utama ni. Apa benda tak faham. Apa beza ABC? Yang pentingnya, sampai tu kadang-kadang nampak kan, saya tukar ni bila saya nampak sini, mula-mula saya tandakan WX, dan sini nampak dia 5 wave. Saya akan cuba untuk lukis sini sebagai diagonal. Yang penting, Y tak boleh 5 wave. Tu kadang-kadang anda nampak saya tukar kan. Okey. Kalau W, X dan Y, kalau sini 3 wave, ini zigzag, A, B dan C, ataupun sini W, X, Y kecil, sini W.
Apa pun dia macam ni. Dia macam ni je sebenarnya. Satu saya kata zoom out chart tak payah tahu sangat benda ni. Anda tahu syarat-syarat untuk RSI tadi. Anda belajar pasal RSI dia. Ini anda zoom out, anda nampak 3 wave. Dia sama je 3 wave je. Tak kisah anda tandakan dia A, B atau C. Dalam elektrik dia 3 wave je. Correction 3 wave, correction 3 wave. WXY 333. Kiraan dia, ni penting ya. Ini penting. Kiraan dia 1, 2, 3. Sebab ini correction yang buat correction. Jadi kita kira dia penuh. Yang ini dikira sebagai 4, 5, 6, 7. Sebab ini ikut trend balik. Jadi jumlah lekuk dia ada 7. Itu yang 3711. Kalau trend kita cari trend yang ada trend ini 5. Okey, ini 6. Nampak? 5, 6. Okey. Apa ni? Okey, boleh. Ingat, dalam untuk dia jadi trend, jumlah lekuk dia 5, 9, 13, 17. Apa maksud tu? Kalau kita kira dia 5, lepas tu turun 6, 7, boleh? Kalau nak kira satu-satulah. Ni 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nampak? Bila dia trend, apa saya buang? 5, 9, 13, jumlah lekuk. Saya cerita pasal ni trend. Ini untuk trend. Jadi kalau anda kira dan dia buat incomplete sequence, anda kira je. Boleh tak lagi aku nak masuk, dia tak complete lagi. Anda kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak cukup. Aku perlu 13. 10, 11, 12, 13. Dekat sini kita jangkakan dia akan buat deep correction. Deeper dan belakang ni. Anda kira lekuk je sebenarnya. Anda kira lekuk. Macam mana kita tahu lekuk tu habis? Galih? Connector. Boleh? Kalau kita correction, bila dia ikut trend, dia dikira sebagai satu. Tu beza dia. Correction, 1, 2, 3. Ini dikira sebagai 1. Jadi 4, 5, 6, 7. Jadi kalau anda nak enter, anda kira lekuk dia. 1, 2, 3, 4. Belum. Dia turun balik 5. Belum boleh entry. Ini tak boleh entry. 6, 7. Dan sini kita tunggu entry. Tunggu, kira je. Triple ada 11. Triple 11. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11. Nampak kenapa 3711? Dia sama hukum. Cuma satu je. Saya tak gemar untuk nak trade ini. Ini benda yang saya paling tak gemar. Sebabnya, adakah anda akan tarik Fibo kat sini? Ataupun, ini kaedah satu. Anda tarik daripada permulaan, daripada sini, start, kepada Y, kepada X untuk dapat Z. Sama dengan Z. Ataupun, anda tarik daripada starting kepada W, kepada X ini. W ni sambung kepada X. Itu kaedah kedua. Kepada X2. Kaedah ketiga adalah anda tarik. Ada 3 cara. S, W ataupun X1. Tu saya tak gemar ya. Macam AUD US dollar. Anda nak letak entry kat mana? Sebab tu saya tak bagi ni.
Sebab ada tiga cara dia. AUD US dollar. Macam ni. Okey, adakah anda akan tarik dari sini kepada sini dan kepada sini? Mana pergi Fibo kita? Adakah kita akan cari Z tu? Mana pergi Fibo saya ni? Okey. Adakah kita akan tarik Fibo untuk kira Z bawah tu daripada sini ke sini? Okey, itu satu cara. Okey, itu satu cara. Ataupun kita akan tarik Fibo W X kedua. Ni kaedah kedua. Ni antara yang paling banyak diguna pakai. Saya tak gemar sebab sini kita ada low, faham tak? Jadi Z tu dekat 1. Cara ketiga adalah kita tarik ikut 3 wave pertama. 1, 2. Jadi Z tu Z habis dekat 1. Ni dekat 1. Mana 1 dia? Z ni habis kat sini. Dia payah nak kira mana 1. Payah. Jadi solution dia adalah saya kalau nampak yang kalau nak trade juga kita nampak New Zealand dollar jelas, saya akan kira ini je. 1, 2. Dan tunggu Z dekat sini. Itu. Tunggu Z dekat situ. Jadi biasanya saya akan tukar dia kepada WXY bila saya nampak. Sebab yang ini anda tengok dia punya RSI tak jelas. RSI dia tak jelas. Okay, RSI dia ini 1 connector 1 connector X ni tak jelas. Nampak? Okay, kita mungkin habis ni kat sini. X ni tak jelas. Kalau dia break, sini kita punya 2. Dia dah habis. Kalau X dia jelas, then mungkin. X dia jelas. Sebab itu dalam ni, nampak dalam nota saya ni, saya letakkan X dia, kita nak dia break out trend line. Kita nak dia break out trend line. Then, ini structure jelas. Macam AUD US dollar tadi tak jelas. Itu sebab dia. Kenapa kita jangka satu lagi? Sebab US dollar masih ada kekuatan. Itu je sebab dia. Adakah dia perlu buat benda tu? Tak perlu. Boleh? Saya tahu berat. Benda dia simple. 3 wave, tarik Fibonacci, entry kat 100, stop loss bawah 118, TP dekat 100. Buat itu. Yes. Itu je. Okey, kita sambung besok dah pukul 8. Okey. Kita sambung besok untuk kita ulang sekali lagi kepada instrumen dan kita akan tengok kepada correlation besok. Jadi dan bagi yang dah ikut Tafa, sayang ikut, jangan miss Kasyah, lain-lain ikut. Saya terangkan, tanya soalan, saya terangkan satu-satu. Ambil masa. Dia tak dapat satu ni duduk, aku tahu semua. Tak, dia ambil masa. Rosli, ikut Okey, labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Kalau anda tak faham yang tu, ada teknik anda, gabungkan structure, itu je. Incomplete sequence dan dan momentum sequence. Anda pakai yang tu je. Okey, insyaAllah berjumpa lagi pada esok hari. Jangan lupa Helmi punya FB Live pada jam 9. Sebentar lagi di page FB XM Malaysia. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Din. Thank you. Adakah anda berbangga menjadi pelanggan XM? Kenapa tidak menghebahkan berita tentang XM? Program Rujuk Rakan XM dihasilkan untuk memberi ganjaran kepada pelanggan setia yang merujuk rakan.
Jemput rakan anda untuk mula berdagang bersama kami dan peroleh $35 bagi setiap rakan yang anda rujuk. Program rujuk rakan kami dirangka supaya lebih ramai orang yang anda jemput, semakin banyak yang anda akan peroleh bagi setiap rujukan yang berjaya. Di samping itu, tidak ada batasan untuk jumlah rakan yang boleh anda jemput. Lebih banyak rujukan, lebih banyak yang diperoleh. Mari mula menjana sekarang. XM kini menawarkan bonus 2 peringkat pada deposit anda yang digabungkan untuk memberi sejumlah $5,000 di atas jumlah pelaburan anda. Ini memberi